Nama aku Putri. Malam ni aku ingin ceritakan kisah yang agak terkenal juga di kalangan kampus tempat aku belajar. Beberapa tahun yang lalu, aku adalah pelajar semester keempat di sebuah IPTA di salah sebuah negeri di Malaysia. Masa aku belajar dulu, selalunya pelajar yang datang dari luar negeri akan diberikan hostel. Tapi itu untuk pelajar junior. Untuk pelajar senior pula macam kami kena cari rumah sewa di luar. Biasalah, kalau student selalu kerja last minute. Masa cuti jadi biawak hidup di rumah. Makan, tidur, main Mobile Legend. Makan, tidur, main Mobile Legend. Itulah kerja kami kalau cuti semester. Dah semester nak mula, baru terhege-hege mencari rumah sewa. Maunya tak kelang kabut mencari. Kalau tak, terpaksalah jadi pendatang dalam asrama, menumpang bilik kawan yang dapat hostel. Kalau kedapatan, mendapatlah oleh warden asrama. Aku dan 3 orang kawan aku bernama Lily, Fatin dan Azah yang sama paloi juga dah kalut. Rumah belum ada, tapi semester seminggu lagi nak mula. Cari punya cari. Seminggu sebelum semester bermula, akhirnya kami dihubungi oleh seorang kenalan kami. Kata dia, pakcik dia nak sewakan rumah. Rumah ni terletak di sebuah taman perumahan. Lokasinya biarlah aku rahsiakan. Dia sewakan rumah tu dengan kami dan serahkan kunci rumah dan lokasi. Bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal, kami pun apa lagi? Tak fikir panjang, kami tekad berpindah masuk. Orang putih kata long story short, kami pun mengangkut barang-barang kami pergi ke rumah tersebut. Di rumah tu, kami disapa oleh seorang penyewa yang memang sudah duduk di situ bernama Hana. Kata Hana, dia duduk berseorangan di sini. Housemate dia sudah keluar semester lalu. Ada 4 lagi bilik kosong untuk kami duduk, semua di tingkat kedua. Kata Hana, dia tinggal di belakang rumah. Kami pun iakan sahaja. Ting-tong, ting-tong, kami pun selesai berpindah masuk. Malam pertama kami berkumpul di ruang tamu, rancaklah bercerita. Ialah, sudah beberapa bulan cuti, baru sekarang bersua muka, uha-uha lah bercerita. Walaupun kami dah lama kenal, tapi kami baru je kenal dengan Hana. Cerita Hana, dia ni satu universiti juga. Dia pun pelajar semester 4 tapi kos lain. Sekitar pukul 10 malam, sedang rancak kami berbual, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara orang menjerit. Jeritan tu datang dari depan rumah. Aku tanya Hana, siapa yang menjerit pukul 10 malam ni? Jawab Hana, biasalah tu, jangan ditegur. Kami berempat kebingungan, sementara Hana nampak biasa aja, macam dia selalu dengar. Hana kata, korang hari ni baru pindah kan? Penat lagi ni. Tak apa, semua rehat dulu di bilik masing-masing, esok saya akan ceritakan. Kami semua kebingungan, tapi iakan sahaja sebab memang semua dah penat pun. Yalah, baru tadi pagi sampai dan mengemas barang masuk. Kami semua masuk ke bilik masing-masing. Tidak sehingga pukul 3 pagi, kami dikejutkan sekali lagi dengan bunyi jeritan dari rumah di depan. Aku bangun dan keluar dari bilik. Pada masa yang sama, Azah pun keluar. Aku tengok Azah dan tanya, Zah, kau terbangun sebab bunyi itu kah? Azah jawab, ya. Memandangkan kedua-dua bilik kami di bahagian belakang, jadi tingkap kami menghadap belakang rumah. Kami berdua turun ke bawah. Cuba mengintai rumah depan dari tingkap. Kami selak langsir dan tengok. Kami perasan di tingkat kedua di rumah depan ada seorang kanak-kanak yang juga menyelak langsir mengintai keadaan luar rumah. Bila budak perempuan tu nampak kami, dia segera menutup langsir. Aku tengok Azah, Azah tengok aku. Tak tahu apa yang jadi. Alang-alang dah terbangun, kami main Mobile Legend di ruang tamu sehingga tertidur di situ. Keesokan paginya,
Lily, Fatin dan Azah keluar ke pekan membeli barang keperluan rumah dan juga barang keperluan kelas, meninggalkan aku dan Hana di rumah. Aku tak ikut sebab aku dan Hana mengemas kawasan rumah. Orang kata biarlah rumah kemas sebelum semester bermula. Sibuk aku dan Hana mengemas, tergerak mulut aku berkata, Hana, malam semalam kan kami terjaga lagi tahu. Kami dengar bunyi orang menjerit di rumah depan. Hana toleh dan tengok aku, ya, aku pun terjaga. Tapi dah biasa tu, jangan dilayan. Aku tanya, apa sebenarnya yang jadi di rumah depan tu? Hana kata, rumah depan tu tak ada orang tahu. Kosong. Sejak aku pindah ke sini, aku tak pernah nampak ada orang tinggal di situ. Aku yang tengah mengemas terkaku sekejap mendengar Hana cakap macam tu. Aku pun kata, habis tu siapa yang menjerit malam-malam? Dan siapa budak perempuan yang kami nampak semalam? Hana kata sambil tersengi, tak apa. Tunggu diorang semua balik nanti aku ceritakan. Aku pun iakan sahaja dengar Hana cakap macam tu. Jadi kami pun mengemas sehinggalah di depan halaman rumah. Ketika aku mengemas, aku disapa oleh seorang wanita yang mengenalkan diri dia sebagai Kak Wati. Kak Wati ni jiran kami, rumah dia terletak di hujung barisan. Kak Wati ni peramah orangnya. Kami pun bercerita sebelum dia memberikan aku nombor telefon dia. Katanya kalau ada apa-apa, call je dia. Aku iakan sahaja dan sambung mengemas. Aku terbangun dalam pukul 8 macam tu. Aku buka mata dan tengok Lily, Fatin dan Azah duduk di kerusi ruang tamu. Aku kata, korang dah balik? Tak kejut aku pun. Sambil aku menggosok mata. Tapi pelik bila tiada jawapan dari diorang bertiga dan aku perasan cara diorang duduk ni lain sikit. Mata mereka lurus memandang ke hadapan, badan tegak dan tangan mereka di paha sementara wajah mereka tiada reaksi. Aku tanya, korang ni kenapa? Apa pasal duduk macam orang kahwin? Tetap juga tiada reaksi. Pada masa yang sama, Hana turun ke bawah dan tengok kami berempat di ruang tamu. Melihat aku kebingungan, ketiga-tiga mereka segera berpaling tengok Hana dan Lily kata, Hana, kami semua dah sampai. Ceritalah apa kau nak cerita tu. Aku masa ni dah rasa pelik. Apa pasal Lily cakap dengan nada macam tu? Aku rasa seram sejuk pula. Hana dengan muka bersahaja dia menjawab, memang aku akan cerita. Tapi tunggu diorang sampai. Korang jangan ganggu di sini. Sini bukan rumah kamu. Kamu keluar. Aku terkejut. Hana cakap macam tu dan tanya, Hana, kau cakap apa? Kenapa halau diorang? Hana kata, ini bukan kawan-kawan kau. Ini semua pengacau. Sudah, balik kamu ke rumah kamu. Sambil tangan Hana menunjuk ke rumah depan. Pada masa yang sama, lampu rumah berkelip-kelip dan kedengaran bunyi gelak ketawa orang ramai dalam rumah kami sebelum Lily, Fatin dan Azah hilang. Aku kebingungan dan mula merasa seram dengan apa yang baru terjadi. Tidak sehingga beberapa lama kemudian, Lily, Fatin dan Azah yang sebenar sampai ke rumah. Tengok aku terlopong, berpeluh ketakutan di ruang tamu. Diorang tanya, woi Putri, kau kenapa? Kau nampak hantu kah? Aku pun mengangguk. Malam tu kami berkumpul di ruang tamu di mana Hana ceritakan semuanya kepada kami tentang rumah depan tu. Kata Hana, sebenarnya ada sebab kenapa rumah ni aku duduk seorang. Banyak housemate yang keluar masuk dari rumah ni sebab diorang tak tahan duduk di sini, mereka selalu diganggu. Satu persatu mereka keluar meninggalkan aku seorang di sini. Lily sampuk, gangguan macam mana tu Hana? Hana sambung cerita lagi. Rumah depan tu tak ada orang. Tapi ada ketika akan kedengaran bunyi orang menjerit. Bunyi jeritan tu sengaja dibuat-buat oleh benda di dalam rumah tu. Diorang nak minta perhatian dan setiap kali bunyi jeritan tu kedengaran, pasti ada langsir yang diselak dari tingkap rumah diorang. Diorang nak tengok siapa yang bagi diorang perhatian. Sesiapa yang diorang nampak akan diganggu.
Itulah kenapa Putri diganggu oleh jelmaan korang tadi. Hana bercerita sambil dia menunjuk Lily, Fatin dan Azah. Aku kata dengan kawan-kawan aku, alamak gila betul. Dan menyewa depan rumah hantu pula, apa hal? Hana kata tak apa. Korang cuba je dulu tinggal di sini. Kalau korang nak keluar rumah, aku faham. Tak apa, malam ni korang rehat dulu. Kami pun iakan sahaja dan masuk ke bilik masing-masing. Pukul 11 malam. Aku dikejutkan dengan kehadiran Fatin membuka pintu bilik aku, wajahnya di dalam keadaan cemas. Wajahnya nampak cemas dan pucat. Kata Fatin, "Putri, sini kau." Dia panggil aku keluar dari bilik untuk masuk ke bilik Lily. Aku yang kebingungan, aku ikut je. Kelang kabutlah aku ke bilik Lily dan aku tengok Azah pun di situ juga dengan wajah mereka bertiga keresahan. Aku tanya, "Kenapa?" Lily kata, "Putri, kau duduk dulu. Ada satu benda yang tak kena dengan rumah ni." Aku dah meremang bulu roma dan tanya, "Apa hal? Apa yang jadi?" Lily cerita, "Tadi aku nak turun nak buang air. Aku nampak korang semua tengah duduk di ruang tamu. Korang semua tengok ke depan, tangan di paha, badan tegak." Aku jawab, itulah yang jadi tadi tau." Lily kata, "Iya, tapi yang aku pelik kali ni, Hana pun ada di situ." Aku tak jadi turun, aku naik balik dan panggil korang semua. Bukan je sebab aku nampak korang semua di ruang tamu, tapi aku terfikir satu benda lagi yang kita semua tak terfikir sejak kita berpindah masuk beberapa hari yang lalu. Aku tanya, apa benda?" Lily kata, "Korang tak perasankah? Rumah ni ada 4 bilik je. Kita di dalam rumah ni ada 5 orang. Hana kata dia tinggal di belakang rumah kan? Belakang rumah mana ada bilik? Belakang rumah cuma ada pokok pisang je." Kami semua terkejut dengar cerita Lily. Ya, memang betul. Kami tak terfikir di mana bilik Hana. Dan memang betul, Hana cakap dia tinggal di belakang rumah. Aku tanya, "Habis tu, macam mana ni?" Pada masa yang sama kami terdengar bunyi jeritan yang nyaring, tapi kali ini dari dalam rumah. Pada masa yang sama, satu taman blackout, elektrik terputus. Kawasan dalam rumah pula kucar-kacir. Barang-barang kami berjatuhan, pintu dan tingkap bergegar bagai ditiup angin kencang. Aku kata, korang, kita kena berambus dari rumah ni." Lily tanya, "Kau nak pergi mana?" Aku jawab, "Kita pergi ke rumah hujung, rumah Kak Wati. Korang ikut je aku." Kami pun segera bersiap dan memecut keluar dari rumah tu. Kami turun ke bawah dan kami perasan Hana berdiri di ruang tamu. Dia tersenyum sinis sambil berkata, "Korang nak keluar? Korang dah tahu kah?" Sambil dia ketawa. Kami tak peduli. Hampir tergolek di depan rumah, kami pecut keluar dan berlari ke rumah Kak Wati. Setibanya kami di situ, Kak Wati sudah berada di depan rumah macam dia dah tahu kami akan pergi ke rumah dia. Kak Wati tengok kami ketakutan, menjemput kami masuk ke rumah. Disitulah dia ceritakan semuanya. Rupa-rupanya bukan rumah depan kami yang kosong dan berhantu. Rumah tempat kami berpindah masuk yang kosong dan berhantu. Jeritan yang kami dengar dari rumah depan tu ialah jeritan orang di dalam rumah yang melihat penampakan di dalam rumah kami. Cerita Kak Wati lagi, rumah tu memang terkenal dengan penampakan dan semua penduduk di sini tahu orang tak akan tinggal lebih seminggu di situ. Sesuatu yang memperkenalkan diri dia sebagai Hana tu bukan orang. Kami semua terdiam mendengar kisah Kak Wati. Azah dan Fatin sampai menangis sebab takut sangat. Keesokan paginya kami berpindah keluar dari situ. Dengan bantuan Kak Wati kami angkut barang-barang dan berambus keluar. Akhirnya kami terpaksa juga menumpang di hostel jadi penghuni haram untuk beberapa bulan sebelum kami jumpa sebuah rumah sewa yang lain. Kisah yang kami lalui ini tiba-tiba tersebar luas di kampus tempat kami belajar dan menjadi sebuah kisah yang terkenal di kalangan pelajar di sini.